Assalamualaikum anak-anak, apa khabar semua? Okey, hari ini kamu akan bersama dengan Cikgu Rosmashita. Kita akan belajar kata hubung. Okey, jom kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Okey, apakah maksud kata hubung? Okey, kata hubung ialah kata penyambung yang menghubungkan perkataan dengan perkataan, frasa dengan frasa, ayat dengan ayat. Okey, contoh kata hubung. Okey, cikgu nak bagi tahu kamu. Contohnya atau, ketika, sambil, sementara, tetapi, dan, yang, namun, kerana. Okey, kata hubung ni dia ada banyak tapi ini cikgu bagi contoh lah. Okey, seterusnya kita akan tengok contoh ayat. Kamu dah biasa dengan perkataan-perkataan kata hubung. Hari ini cikgu nak kongsi contoh ayatnya. Kakak memasak udang dan ketam. Kata hubung di situ adalah dan. Okey, kata hubung ini adalah gabungan perkataan dengan perkataan. Seterusnya, Ahmad berbadan besar tetapi kuat berlari. Okey, yang ni adalah gabungan frasa dan frasa. Seterusnya, Dania mencuci pinggan sementara adiknya mengemas meja makan. Ini merupakan gabungan ayat dengan ayat. Okey, boleh faham yang tu? Okey, seterusnya, jenis-jenis kata hubung. Okey, kata hubung ada 3 jenis. Yang pertama, kata hubung gabungan. Yang kedua, kata hubung pancangan. Dan yang ketiga adalah kata hubung berpasangan. Jom kita tengok apa maksud kata hubung yang 3 jenis ini. Okey, yang pertama, kata hubung gabungan yang bermaksud menghubungkan 2 klausa atau lebih. Contohnya cikgu bagi di sini, kata hubung gabungan dan. Okey, masa bila kita nak guna perkataan dan ni? Waktu menggabungkan subjek dan predikat yang sama. Contoh ayat, Alia dan Lisa melukis di halaman rumah. Maksudnya Alia dan Lisa melakukan perkara yang sama. Okey, seterusnya kata hubung gabungan atau merujuk kepada sesuatu pilihan. Contoh ayat, adik hendak membeli kasut atau baju. Maksudnya di sini adik ada pilihan untuk memilih. Seterusnya kata hubung gabungan tetapi. Merujuk kepada 2 pernyataan yang bertentangan sifatnya. Contoh ayatnya, Hasan kaya tetapi abangnya miskin. Maksudnya di sini bertentangan. Manakala, untuk kata hubung gabungan manakala, untuk menunjukkan perkataan, untuk menunjukkan perkara yang bertentangan. Safi membawa buku cerita, manakala Aiman membawa majalah. Maksudnya di sini, perkara tersebut adalah berbeza. Safi membawa buku cerita, manakala Aiman membawa majalah. Okey, seterusnya kata hubung gabungan. Sambil, untuk menunjukkan 2 kerja yang dibuat secara serentak. Contoh ayat, emak memasak gulai sambil mendengar radio. Ni hanya contoh cikgu bagi. Kamu boleh buat ayat yang lain lah. Sekiranya diminta sewaktu di dalam kelas dan sebagainya. Okey, seterusnya. Kata hubung pancangan yang bermaksud menghubungkan klausa-klausa tak setara kepada klausa utama. Okey, di sini cikgu sertakan juga contoh perkataan dan penggunaan dia. Okey, kata hubung pancangan yang merujuk kepada sesuatu pernyataan yang saling berkait. Contoh ayat, Maria membawa bakul yang berwarna hitam. Maksudnya di sini kita nak menerangkan klausa utama iaitu Maria membawa bakul yang berwarna hitam. Jadi kita gunakan kata hubung pancangan yang.
Okey, seterusnya kata hubung pancangan bahawa akan menjelaskan tentang isi atau huraian. Contoh ayat, Hana mengaku bahawa dia mencuri barang itu. Okey, seterusnya kata hubung pancangan untuk yang merujuk bagi sebagai supaya. Contoh ayatnya, guru besar berdiri untuk menyampaikan ucapan. Kata hubung pancangan kalau. Kalau digunakan waktu kita nak menyatakan syarat. Okey, contohnya, kalau datang ke Jitra, singgahlah ke rumah saya. Okey, seterusnya, kerana. Kerana digunakan untuk menerangkan sebab. Contoh ayatnya, Alina tidak hadir ke sekolah kerana sakit perut. Okey, itu tentang kata hubung pancangan. Kata hubung yang terakhir ialah kata hubung berpasangan. Okey, kata hubung berpasangan bermaksud kehadiran dua kata hubung dalam satu ayat majmuk. Okey, kata hubung berpasangan, contoh di sini cikgu bagi, walaupun dan namun. Okey, penggunaan dia menimbulkan maksud yang bertentangan. Contoh ayat, walaupun dia miskin, namun dia tetap rajin berusaha. Jadi cikgu dah warnakan warna merah tu untuk kamu nampak kata hubung berpasangan ya. Okey, seterusnya kata hubung berpasangan semakin. Sesuatu yang semakin bertambah. Okey, contoh ayatnya, Encik Luqman semakin kaya, semakin pemurah. Okey, seterusnya kata hubung berpasangan jangankan dan pun. Okey, merujuk perkara berurutan yang melibatkan pelaku tersebut. Okey, contoh ayatnya, jangankan harta, duit pun dia tak ada. Okey, seterusnya entah. Merujuk keadaan tidak pasti. Tetamu itu entah datang, entah tidak. Okey, seterusnya, baik mahupun. Merujuk kepada kesamaan. Baik Akil mahupun adiknya sama-sama hebat dalam sukan badminton. Okey, jadi dengan penerangan cikgu terhadap tiga jenis kata hubung ni, cikgu harap kamu faham apakah yang dimaksudkan dengan kata hubung. Jadi seterusnya, kita nak lihat kesalahan penggunaan kata hubung yang sering dilakukan oleh murid. Kadang-kadang kita tersilap menggunakan kata hubung. Okey, kamu tengok di sini. Okey, kata hubung dan digunakan dua kali dalam satu ayat yang sama. Okey, cikgu bagi contoh. Amar belajar dan bekerja pada waktu siang dan berehat pada waktu malam. Jadi ada dua kali penggunaan perkataan kata hubung dan. Okey, yang ni salah. Okey, sekarang kita tengok yang betul. Amar belajar dan bekerja pada waktu siang serta berehat pada waktu malam. Jadi dan yang kedua di ayat di atas tu, kamu kena tukar kepada serta. Kata hubung serta. Barulah betul. Okey, seterusnya contoh yang kedua. Ayah membeli beras dan kopi dan gula di pasar raya. Ini pun salah juga sebab dua kali penggunaan dan. Okey, macam mana nak buat? Okey, ayah membeli beras dan yang pertama tu kita gantikan dengan tanda baca koma. Okey, ayah membeli beras, kopi dan gula di pasar raya. Okey, yang ni barulah betul. Okey, seterusnya. Kesalahan penggunaan kata hubung atau. Okey, contoh. Adib hendak kuih bahulu atau keria. Okey, kat mana yang salah? Okey, kamu boleh tengok di sini. Adib hendak kuih bahulu atau kuih keria. Maksudnya, kita kena ulang untuk perkataan yang pilihan tu mesti ulang penuh. Kuih bahulu atau kuih keria. Baru betul. Okey, seterusnya. Humaira membaca buku sains atau sejarah. Okey, yang ni yang salahnya adalah dia tidak mengulang perkataan buku. Okey, yang betulnya Humaira membaca buku sains atau buku sejarah. Okey, yang ni barulah betul. Okey, boleh faham nak?
Okey, seterusnya kata hubung hingga. Tidak boleh digunakan bersama-sama dengan kata sendi ke. Maksudnya di sini kamu kena pilih salah satu sahaja. Kalau kamu dah guna hingga, hingga saja dalam ayat tu. Okey, contohnya macam ni. Fauzan bekerja dari pagi hingga ke malam. Okey, yang ni salah sebab ada dua kata, ada satu perkataan kata hubung di situ tetapi ada kata sendi selepas kata hubung. Yang ni salah. Kamu kena buat macam ni saja. Fauzan bekerja dari pagi hingga malam. Tak payah letak ke. Tak payah guna kata sendi ke. Okey, seterusnya. Ataupun satu kamu boleh buat macam tu. Seterusnya kamu boleh buat juga ayat macam ni. Betulkah ayat macam ni? Fauzan bekerja dari pagi ke malam hari. Maksudnya di sini kalau gunakan kata hubung hingga sahaja. Tak boleh letak kata sendi ke. Kemudian kalau kamu nak letak kata sendi ke, gunakan ayat yang kedua ni lah. Fauzan bekerja dari pagi ke malam hari. Okey, itu saja untuk penerangan cikgu. Sekarang kita nak tengok latihan yang pertama. Okey, latihan yang pertama setelah kamu belajar kata hubung, 3 jenis kata hubung tadi, cikgu nak minta kamu buat latihan membina peta buih. Kamu masukkan tajuk di bahagian tengah peta buih itu. Kemudian senaraikan jenis-jenis perkataan yang berkaitan dengan kata hubung gabungan. Tadi kan kita dah belajar dah kan? Okey. Kemudian setelah siap membina kata buih peta buih tadi, kamu boleh membuat latihan yang kedua iaitu membina 5 ayat berdasarkan peta buih. Contoh kata hubung tadi kamu dah letak dan. Kamu binalah ayat menggunakan kata hubung dan. Contoh cikgu bagi di sini Ali dan Abu dan seterusnya lah. Sehingga 5 ayat. Okey, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Semoga berjumpa lagi di lain hari. Semoga pelajaran hari ini memberi manfaat kepada kamu. Bye. Assalamualaikum.